Hari ini kita saksikan satu naratif songsang baru cuba ditanamkan oleh kerajaan Madani ini. Konon-kononnya, Perikatan Nasional takut untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Konon-kononnya juga adalah sesuatu yang hendak disembunyikan. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, tahukah anda tindakan kerajaan Madani ini iaitu cuba untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara dalam Parlimen ini adalah satu tindakan yang kelakar, sia-sia dan memang tak patut dilakukan sama sekali. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini macam mana yang kita tahu, kerajaan cuba untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara tahun 2021 dalam Parlimen. Dan perkara ini tuan-tuan dan puan sekalian, tidak lain tidak bukan hanyalah merupakan satu gimik politik murahan bersempena dengan pilihan raya negeri yang bakal tiba tak lama lagi. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama yang tuan-tuan dan puan sekalian, anda kena tahu, tidak pernah berlaku dalam sejarah negara ini, dalam sejarah Parlimen ini, laporan Ketua Audit dibahaskan dalam Parlimen secara terang-terangan seperti itu. Sebab apa tahu? Nombor satunya, Perkara 107 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Ketua Audit Negara sewajarnya mempersembahkan laporan audit negara tersebut kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum membentangkannya kepada ahli-ahli Parlimen. Membentangkan di sini bukan bermaksud untuk dibahaskan, tetapi nah, ini laporan, kau baca laporan yang aku buat ni. Dan dalam laporan audit itu ada apa? Ada dapatan-dapatan yang telah disusun oleh Jabatan Audit Negara berdasarkan kepada fakta dan data yang telah diserahkan kepada mereka oleh jabatan-jabatan kerajaan, kementerian-kementerian dan pelbagai lagi, di mana dapatan-dapatan ini tidak dijawab oleh para menteri tetapi dijawab oleh ketua-ketua jabatan yang terlibat. Jadi maksudnya kat sini bukan menteri punya kerjanya jawab semua tu. Menteri ialah pembuat dasar, bukannya pelaksana dasar. Kalaulah ada berlaku benda-benda yang tak elok dalam perjalanan operasi jabatan-jabatan kerajaan, yang bermasalah ialah mereka yang menjalankan operasi tersebut, bukan menteri. Menteri kerja je dapat laporan daripada ketua jabatan dan kemudian berikan arahan berdasarkan kepada dasar-dasar yang telah dibuat dalam Parlimen tersebut. Kerana itulah kita katakan, nak bahaskan laporan audit dalam Parlimen ini adalah satu tindakan yang sia-sia dan kelakar. Sebab apa? Sebab pihak yang berkepentingan dengan laporan audit ini ada dua, iaitu pihak Ketua Audit Negara dan juga ketua-ketua jabatan yang menjawab apa-apa sahaja perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara, di mana jawapan-jawapan daripada ketua-ketua jabatan ini pun ada dalam laporan audit negara tersebut. Dan seandainya kalau nak dibahaskan juga, maka pihak-pihak yang berkepentingan ini, Ketua Audit Negara, ketua-ketua jabatan, mereka kena ada dalam Parlimen kerana itu melibatkan mereka, tidak melibatkan menteri. Tetapi mereka tidak ada dalam Parlimen sebab mereka semua bukan ahli Parlimen. Jadi macam mana kita nak membahaskan sesuatu tanpa keterlibatan mereka yang berkepentingan? Seolah-olah macam ayam nak berbahas dengan itik berkenaan dengan perkara yang melibatkan lembu dan kerbau. Dia tak jadi macam tu tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana itulah kita katakan benda ini sia-sia. Satu soalan, takkanlah menteri tak boleh jawab apa-apa sahaja yang dikemukakan oleh Jabatan Audit Negara tersebut? Dia kan menteri. Pertama tuan-tuan dan puan sekalian, kena ingat seperti mana yang saya sebutkan awal video tadi, ini ialah laporan Ketua Audit Negara untuk tahun 2021. Ketika itu zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, Kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional yang memerintah pada ketika itu. Sekarang ini zaman Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani Pakatan Harapan Barisan Nasional. Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri. Jadi macam mana menteri-menteri sekarang ini, kerajaan sekarang ini hendak membincangkan satu laporan audit yang telah dibuat berdasarkan kepada pemerintahan atau pentadbiran kerajaan terdahulu? Macam mana menteri-menteri yang ada pada ketika ini hendak menjawab dan juga mempertahankan laporan audit berkenaan dengan kementerian-kementerian masing-masing yang dahulunya dihuni oleh musuh-musuh politik mereka, setru-setru politik mereka? Benda itu pun sudah tidak add up. Sebagai contoh, takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jawab berkenaan dengan Kementerian Kewangan yang dahulunya dikuasai dan diketuai oleh Tengku Zafrul. Dan takkanlah Tengku Zafrul yang sekarang ini sudah memegang jawatan Menteri MITI hendak menjawab berkenaan dengan persoalan kementerian tersebut yang satu ketika dahulu dihuni oleh Datuk Seri Azmin Ali. Azmin Ali pun sekarang sudah tidak ada dalam Parlimen lagi. Kebanyakan menteri-menteri yang ada dekat dalam Kerajaan Perikatan Nasional dulu itu pun ada di antaranya yang tidak lagi menjadi ahli Parlimen, tak kiralah digugurkan ke, atau tidak bertanding ke, atau kalah bertanding ke. Jadi macam mana mereka ini yang tidak ada jawatan menteri, yang tidak ada dalam Parlimen, hendak menjawab perkara-perkara yang dibangkitkan berhubung dengan bekas kementerian masing-masing? Itu merupakan satu kegilaan tuan-tuan dan puan sekalian. Kalaulah mereka betul-betul hendak
membahaskan perkara ini, Peraturan Mesyuarat 77/1C menyatakan bahawa dapatan kira-kira dalam laporan audit negara tersebut boleh dibawa ke Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara ataupun PAC untuk dibahas dan juga untuk ditelitikan, dan PAC selepas itu akan memberikan kelulusan ataupun hendak membangkitkan kembali kepada Jabatan Audit tentang dapatan-dapatan yang mereka rasakan pelik-pelik dan sebagainya. Dan laporan audit negara tahun 2021 ini telah pun disemak dan juga diluluskan oleh PAC pada ketika itu. Dan untuk maklumat anda semua, PAC ini juga ada wakil kerajaan dan juga ada wakil pembangkang. Jadi tak boleh nak katalah PAC itu merupakan satu entiti yang berat sebelah kepada kerajaan, betul tak? Jadi benda sudah dibentangkan, sudah dibincangkan, sudah diskrutiniskan, sudah diluluskan oleh PAC. Buat apa nak bincang lagi? Sebab itu kita katakan semua ini usaha untuk membahaskan tentang laporan audit 2021 ini adalah satu perbuatan yang sia-sia, yang kelakar dan tidak lebih daripada hanyalah sekadar satu gimmick politik murahan bersempena dengan pilihan raya negeri yang bakal tiba tak lama lagi. Itu sahaja. Kalau betul kerajaan benar-benar hendak membela nasib rakyat dan sebagainya, adalah lebih baik kalau kerajaan menumpukan usaha untuk membincangkan tentang usul-usul yang dibangkitkan oleh pembangkang ataupun kerajaan itu sendiri, berkenaan dengan kos sara hidup, berkenaan dengan harga barangan makin mahal, berkenaan dengan tarif elektrik dan macam-macam lagi perkara yang lebih wajar, lebih patut untuk dibincangkan berbanding dengan menghabiskan masa untuk membangkitkan perkara-perkara yang pelik-pelik seperti ini. Tetapi macam mana kita tahu, kerajaan kita sekarang ini seolah-olahnya tidak berminat untuk membela nasib rakyat. Sebaliknya mereka lebih berminat untuk terus bermain politik semata-mata untuk mengekalkan kuasa mereka. Kepada anda semua, rakyat yang menonton perbahasan siang tadi, jangan termakan dengan naratif yang songsang itu. Sebaliknya, tekanan haruslah diberikan kepada kerajaan agar mereka lebih menumpukan usaha untuk membela nasib rakyat berbanding dengan politik king 24 jam tapi habuk pun tak. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.